KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya selaku hos anda pada hari ini, Wani Carey. Apa khabar anda semua? Wani doakan agar anda sihat-sihat belaka dan terhindari daripada penyakit COVID-19 yang melanda negara kita. Dan sekarang ini pentingnya untuk kita patuh kepada SOP yang telah ditetapkan kerana kita masih lagi belum menang dalam menangani kes COVID-19 ini. Jadi pentingnya anda untuk sentiasa cuci tangan menggunakan hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan kalau anda belum ambil vaksin, sila pergi ambil vaksin di mana-mana pusat PPV. Dan ingat, apabila anda sudah divaksin, kena tunggu selama 14 hari untuk mendapatkan divaksinasi sepenuhnya. Okey, untuk subjek kita hari ini, mata pelajaran yang akan kita sama-sama belajar adalah matematik. Tapi kalau kita nak tahu topik apa dan siapa gurunya, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Telah berpengalaman selama 18 tahun dalam mengajar mata pelajaran ini dengan motonya yang begitu terkenal sekali dengan matematik itu kacang. Siapa lagi kalau bukan Cikgu Azman bin Saad. Kita bawa ke studio hari ini. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Wani? Sihat, Alhamdulillah. Okey, ini dia. Kita bertemu lagi dengan Cikgu Azman, merupakan guru kanan mata pelajaran sains dan matematik dari SMK Puncak Alam 3, ya Cikgu? Ya, saya. Okey, baik. Selamat datang ke Studio Sukses. Dan sekarang ini, sebelum kita nak tahu Cikgu topik apa yang telah Cikgu pilih hari ini, kita nak berkenalan dulu dengan murid-murid kita yang kita bawakan dari 4 buah sekolah yang berbeza. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Khabar baik. Sihat. Khabar baik. Okey, itu dia semangat yang kita dapat hari ini. Jadi kita ada sekolah MRSM Taiping Perak, SMK Sungai Kop Kedah, SMK Impian Emas Johor dan Sekolah Izzuddin Shah Perak. Jadi boleh tak Kak Wani nak berkenalan dengan anda? Sila beritahu nama, sekolah dan cita-cita anda. Kita mulakan dengan Amirul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Hakim bin Muhammad Zaini. Saya bersekolah di Matap Rendah Sains Semarang Taiping Perak. Cita-cita saya ialah ingin menjadi engineer dalam petroleum dan gas. Wow, engineer. Baik, Amirul. Seterusnya kita nak tanya Kashrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Kashrina Balkis binti Danalis dan saya daripada Maktab Rendah Sains Semarang Taiping dan cita-cita saya adalah untuk menjadi ahli psikologis. Okey, baik. Terima kasih Kashrina. Seterusnya kita ada Ravin. Selamat sejahtera, nama saya Ravin Al-Laki Setara. Saya dari SMK Sungai Kop dan cita-cita saya adalah menjadi seorang guru bahasa Inggeris. Wow, menjadi seorang guru. Baik, seterusnya kita ada Siti Nur Syamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syamsia Najah binti Fauzi dari SMK Sungai Kop dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang pensyarah. Wow, nak jadi seorang pensyarah. Okey, kita nak tanya Jason pula. Salam sejahtera kepada rakan-rakan dan guru sekalian. Saya Jason Guo daripada sekolah SMK Impian Emas. Cita-cita saya adalah menjadi seorang arkitek. Okey, terima kasih Jason. Dan akhir sekali kita ada Naufal. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Naufal bin Abdul Rahman Tobroni. Saya dari sekolah Izzuddin Shah, bercita-cita untuk menjadi peguam. Wow, kita ada cita-cita yang sama di situ Naufal. Okey, Kak Wahid doakan agar anda semua berjaya mencapai cita-cita anda. Dan sekarang ini, sebelum kita teruskan dengan tahu topik hari ini, kita nak ajak cikgu untuk sama-sama ke meja sebelah sini untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Cikgu boleh pakai dulu.
Kemudian Wani pula pakai hand sanitizer, dah pakai pelitup muka sudah, jarak pun sudah kami jaga. Dan sekarang ini, boleh tak Kak Wani nak dengarkan pandangan murid-murid yang bersama dengan kita hari ini mengenai mata pelajaran matematik ini. Boleh tak Kak Wani nak pilih Amirul? Apa pandangan Amirul mengenai mata pelajaran matematik ni? Senang ke, susah ke? Silakan Amirul. Pada pendapat saya rasa matematik ni adalah satu subjek yang sangat mudah dan menarik kerana apa yang kita belajar dalam matematik ni adalah apa yang kita boleh lihat dalam kehidupan seharian kita. Selain daripada itu, saya juga sangat minat dengan subjek matematik ini. Jadi insya-Allah apabila saya minat dengan subjek ini, saya dapat lebih mudah faham dan lebih suka tentang subjek ini. Wow, terima kasih Amirul. Minat. Kagum besar hati Cikgu Azman mendengar jawapan anda hari ini. Seterusnya Kak Wani nak tanya Kak Sherina. Pada pendapat saya, mata pelajaran matematik sangat menarik sebab kita dapat buat hubung kait dengan kehidupan seharian kita, dan daripada situ kita dapat belajar cara untuk menguruskan sesuatu dengan secara teratur. Baik, pandangan yang bagus Kak Sherina. Dan akhir sekali Kak Wani nak tanya Siti Nur Syamsiah. Well, in my opinion, I think about the graph of motion, this topic is not so hard. Just 50-50 if you understand the concept. So, about the acceleration, when the car is constant, when the car is deceleration and so on, kita boleh dapat jawapannya easily. So, trust me. But the important thing about this topic is you have to remember the formula. Macam kita nak cari laju, kita kena bahagikan jarak dan masa. Kalau kita nak cari jarak, kita kena darabkan laju dan masa. So, nak dapat jawapannya, just masukkan nilai yang diberi dalam soalan dan masukkan ke dalam formula. So sama jugalah dengan graf yang kita nak belajar hari ini, iaitu graf gerakan. Sekian, terima kasih. Baik, pandangan yang bagus Syamsiah. Terima kasih kepada ketiga-tiga murid yang memberikan pandangan mengenai matematik ini. Dan sekarang ini Cikgu, masa yang ditunggu-tunggu. Murid semua di rumah dan di studio nak tahu topik apa yang akan kita belajar hari ini dan apa objektif pembelajaran kita. Okey, hari ini kita akan belajar topik graf gerakan bab 7 tingkatan 4. Okey, bahagian terakhir penyelesaian masalah melibatkan graf gerakan. Jadi saya seronok dengar tadi depa cakap dengan penuh minat, cakap kedah lagi seronok betul sangat. Jadi saya pun semangat nak belajar hari ni. Okey, jadi kita harap-harap hari ni bila akhir nanti memang semua orang akan dapat apa yang dia nak, iaitu dapat menjawab topik graf gerakan ini dengan baik dan terbaik sekali, insya-Allah. Ya, insya-Allah itu dia semangat yang diberikan oleh para murid kita hari ini membuatkan Cikgu Azman sendiri tidak sabar untuk mengajar dan Wani untuk belajar sekali. Tapi sekarang ini kita nak berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam mata pelajaran kita hari ini matematik dan khususnya adalah topik gerakan bab 7 tingkatan 4. Jadi sebelum kita nak mulakan ni, Kak Wani nak tanyalah murid di dalam talian. Adakah anda sudah bersedia? Kalau anda sudah bersedia, sila tunjukkan thumbs up di depan kamera macam ini. Okey, itu dia semangat yang kita inginkan. Kak Wani pun tak sabar nak belajar matematik hari ini. Dan jom kita sama-sama belajar graf gerakan bersama dengan Cikgu Azman. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani dan juga anak-anak murid semua. Okey, hari ini Cikgu bersemangat kerana di depan kita hari ini ada orang utara. Sungai Kup Kedah, Emerson Taping. Cikgu pun orang Perak juga, orang Pantai Remis. Okey, so kita teruskan saja hari ini. Okey, sedikit sebanyak tentang saya tadi. Okey, saya Azman bin Saad, guru kanan di SMK Puncak Alam 3. Baru berpindah seminggu. Alright. Okey, tapi masih lagi walaupun dah berpindah naik pangkat, saya tetap dengan guru yang biasa-biasa. Tetap dengan tagline ialah matematik itu kacang. Ya, okey, alright. Jom kita teruskan. Okey, sebelum kita mulakan, dalam kelas saya memang suka kacau anak murid saya. Saya tanya dengan murid dengan soalan-soalan supaya mereka tertarik dan menarik untuk belajar dengan saya. Okey, soalan hari ini mudah saja. Negara manakah yang sangat memerlukan bantuan makanan? Cikgu tanya saya ke? Boleh Kak Wani, kita mulakan. Saya cuba tekalah. Okay. Negara mana? Saya rasa negara Hungary. Kenapa Hungary? Sebab
Tak, itu saya tak pastilah cikgu. Saya main teka je. Alright. Teka-teka pun dah betul. Oh, Terbaik ya? Wani. Okay. Okey. Kenapa hungry? Okey, kita kena fikir lebih sikit dari biasa, iaitu hungry. Bahasa Inggerisnya hungry. Bahasa Melayu ialah lapar. Okey, lapar. Okey. Alright. Okey, lapar. Alright. So, hari ni kita laparkan ilmu. Jom kita betul. teruskan lagi. Okey, so untuk hari ini graf gerakan bab 7 tingkatan 4 di mana akhir nanti cikgu nak anak-anak murid yang 6 orang ni dan juga seluruh Malaysia dapat tangkap, dapat ilmu bagaimana untuk menjawab soalan ini dengan baik. Bagaimana strategi untuk dapatkan jawapan dan juga seterusnya dapat markah yang terbaik sekali. Insya-Allah. InsyaAllah. Okey, nak imbas balik kenangan yang lalu. Okey, kenangan yang lalu. Kita dalam topik ini ada dua bentuk graf. Graf jarak masa dan graf laju masa. Okey, untuk graf jarak masa saya nak terangkan pada anak-anak murid saya. Okey, tapi graf laju masa saya nak minta anak murid saya yang terangkan. Okey. Sebab ini adalah latih to be. Ya. Sukses SPM. Mereka nak sukses, mereka kena jawab. Okey, graf jarak masa diwakili oleh beberapa perkara, itu tentang laju, tentang satu lagi ialah jabatan lurus tu. Okey. Okey, graf jarak masa akan melibatkan perkataan laju dan berhenti. Okey, di sini kita tengok. Okey, graf jarak dan masa, okey. Di sini ada berlakunya pergerakan. Okey, pergerakan di sini ada pergerakan. Di sini dia walaupun masa bertambah, okey, walaupun masa bertambah di sini, tetapi jaraknya tetap sama. Maintain 80. Bermaksud di sini ialah dia berhenti rehat. Okey, berhenti rehat. Dan di sini dia meneruskan lagi perjalanan sampailah ke destinasinya selama 5 jam. Okey. So untuk graf jarak masa, okey, saya terangkan lagi sekali, melibatkan ialah formula laju. Anak-anak dah belajar semasa dalam sains, okey, macam banyak kali dah belajar. Okey. Laju ialah jarak bahagi masa. Okey, di mana ini ialah jarak, inilah masa. Okey, saya ulang sekali. Ini ialah ada kelajuan, dia berhenti dan ada kelajuan. Di sini dia mula bergerak, di sini sampai ke destinasinya. Ya. Okey, itu graf jarak masa. Untuk graf laju masa pula, saya nak minta anak murid kita yang hebat-hebat ni. Cerita sikit apa yang mereka faham tentang graf laju masa. Okey. Siapa nak terangkan? Ada siapa yang bantu? Saya juga. Naufal, silakan. Okey, kalau graf laju masa ni menunjukkan kedudukan laju di paksi Y, kedudukan masa pula di paksi X. Okey. Dan kita tengok garis condong ke atas tu menunjukkan pecutan dan garis yang mendatar kat 90 tu menunjukkan kelajuan dia seragam. Dan yang terakhir, apabila condong ke bawah maknanya nyah pecutan. Okey, Baik. terima Terima kasih kasih, Naufal. Naufal. Otaknya cukup ligat, ingat semuanya belajar. Walaupun PKP belajar kat rumah tetap ingat juga. Terbaik Malaysia boleh. Tak sia-sia cerita jadi peguam. Ya, Okey. betul. So untuk graf laju masa sedikit sahaja macam Naufal beritahu tadi, cuma tambah sedikit saja. Di mana graf ini tidak menunjukkan jaraknya. Dia hanya menunjukkan pecutan, seragam dan juga nyah pecutan. Okey. Dan dalam soalan juga tak disebut hitung pecutan. Tak beritahu itu. Dia akan beritahu hitung kadar perubahan laju. Okey, nampak kata kadar perubahan laju ialah mencari pecutan. Okey, bila mencari pecutan, ingatkan kepala guna formula kecerunan, iaitu Y2 Y1 X2 X1. Ini formula biasa kita guna. Okey, alright, ini formula dia. Formula mencari kecerunan. Dan apabila diminta mencari jarak, dia kata, soalan kata hitung jarak yang dilalui. Nampak perkataan jarak sahaja untuk graf laju masa, kita mencari luas bentuk-bentuk yang ada di dalam rajah kita. 3 rajah saja, Wani. Iaitu berbentuk segitiga, segi empat dan trapezium. 3 bentuk saja. Okey, nampak perkataan cari jarak. Untuk graf laju masa, cari bentuk saja. Segitiga, segi empat dan juga trapezium. Okey, semuanya dalam senarai formula. Manfaatkanlah formula dalam kertas soalan. Ya. Okey, terima kasih. Sambung lagi. Tengok soalan. Okey, semangat ni nak jawab soalan ni. SPM makin hampir ni. Okey, soalan pertama. Graf jarak masa menunjukkan perjalanan sebuah lori dari bandar P ke bandar R melalui bandar Q. Okey, simpul soalannya. Lori dari bandar P pergi ke bandar R lalu ke bandar Q. Ini cerita dia. Daripada bandar P, rehat di bandar Q dan pergi bandar R. Okey, dalam masa 4 jam lah kita kata. Okey, soalan pertama. Kita tengok soalan pertama. Okey.
Nyatakan tempoh masa dalam minit. Dalam minit, lori itu berada di bandar Q. Okey, berapakah tempoh masa? Clue kata tempoh masa. Tengok bagan masa. Berada di bandar Q. Bandar Q, di sini bandar Q. Ya. Okey, dia berhenti rehat. Berapakah masanya? Okey. Dalam minit. Dalam minit. Okey, ini dalam jam. Jam. So step pertama ialah kita akan buat operasi tolak dulu. Cari masa dulu. Okey. So 2.4 jam tolak 1.5 jam dapatlah 0.9. Okey, ramai calon akan terhenti kat sini. Kerana dia tak baca soalan ni. Ya, dalam minit. Okey, bila soalan dalam minit kena darab dengan 60. Baru dapat markah dia. Okey. Dan ingat Wani ya, Wani kat anak murid juga ya. Bila sebut nyatakan jalan kerja tidak perlu. Hanya perlu jawapan akhir sahaja. Jadi kalau pelajar buat ini dan dia berhenti, tak adalah markah. Okey. Tapi kalau pelajar tulis ini sahaja, mencukupi, dapat markah 1 terus. Maksudnya cikgu untuk A ni kalau murid tak tulis jalan kerja tapi terus jawapan? Tidak mengapa. Bila soalan kata nyatakan, nyatakan, tuliskan, hanya perlu jawapan akhir sahaja. Baik. Tapi kalau dia kata cari, hitung, itu kena ada sekurang-kurangnya 1 jalan kerja. Okey. Okey. Alright. Soalan simple pertama ni. 1 markah sahaja. Ya. Okey. Kita tengok soalan kedua. Diberi laju lori dari bandar Q ke bandar R ialah 80 km sejam. Hitung nilai T. Okey. Soalan kata laju lori dari bandar Q ke bandar R ialah 80 kmj. Berapakah nilai T? Sini, berapakah jarak T ni akhirnya? Okey. Ada tak siapa-siapa nak cuba jawab soalan ni? Siapa nak cuba bagi tahu jalan kerja macam mana? Untuk soalan B, Syamsia boleh bantu? Okey, silakan. Ya, boleh. Untuk cari laju daripada bandar Q ke bandar R, first kita perlu ikut formula iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa. So nak tahu jarak dia, T tolak dengan 105 sebab kita nak jarak panjang tu je. Ya. Then nak masa dia 4 tolak dengan 2.4. Kita akan dapat masa dia. Lepas tu laju dia 80. So nak dapatkan T 80 darab dengan 1.6 dapatlah 128. Dan T tolak 105 tu pindahkan negatif 105 menjadi positif 105. So bila kita tambahkan dapatlah T sama dengan 233 km. Okey, terima kasih. Penerangannya cukup lengkap dan tepat. Ya. Tak perlu cikgu di depan mata pun dah boleh jawab dah. Okey. Terima kasih, Untung ada Syamsia. PDPR pun masih boleh belajar dengan bagus lagi. Tahniah saya ucapkan. Okey, betul apa yang terangkan tadi. Okey. First kali lah nampak perkataan laju. Dalam kepala ingat, laju ialah jarak bahagi masa. Berapa jaraknya? Jarak di sini. Sini ke sini. Mestilah T tolak 105. Sebab T ni tinggi. Okey, jangan terbalik, jangan terbalik. Ada cara terbalik buat. Okey, per dengan masanya. Okey, sini tolak sini. Pastikan yang di belakang tolak yang di depan. Okey, alright. Kemudian masuk ke ganti saja. Laju 80, ganti sahaja dan nak hilangkan yang bawah ni, darab ke sini. Okey, so dapat kat situ 80 dan 1.6. Ini untuk 128 ni masih lagi dekat T tolak 105. Dapatkan T, pindahkan. So, berhati-hati dengan perkataan dengan simbol sahaja. Lepas saja sama dengan, simbol akan bertukar. Ya. Ramai macam tersilap kat situ lah. Okey, alright. Alright, tu tahniah. Terima kasih. Bagus dia tadi. Okey, kalau jadi anak murid sini bagus ni. Seronok saya. Okey, markahnya 2 sebab dia kata bila hitung kena ada sekurang-kurangnya 1 jalan kerja. Di sini adalah markah yang pertama sini dan markah akhir sini. Yang ini tak tunjuk pun tidak mengapa. Tak jejakkan markah. Tetapi kalau tak tunjuk macam nak cari? Ya, betul. Okey, alright. Okey. Seterusnya Soalan C. Hitung laju. Lagi sekali. Laju dia nak juga. Dari mana ke mana? Daripada P ke Q. Dia nak dekat sini. Saya terangkanlah sini. Sebab senang dia. Masih lagi nampak laju, jarak bahagi masa. Sama je. So, sini ke sini. Jarak dia 105. Masa pula 1.5 jam. Ganti dalam formula sahaja. Okey, sini dah sama je. Okey, selesai kan?
Dan dapat jawapan terus. Okey. KMJ ni untuk murid-murid semua ya. KMJ ni tak tulis pun tidak mengapa dalam SPM. Dibenarkan sebab apa? Sebab memang kita kalau tak buat ni pun tak apa. Kenapa tak apa? Kerana soalan dah pun menyatakan. Dah pun menyatakan. So tak tunjuk pun tidak mengapa. Okey? Alright. Tapi kalau tunjuk, pastikan tunjuknya betul. Kalau tunjuk salah, markah hilang. Kena berhati-hati lah tak tunjuk ya, tak apa. Tapi kalau tunjuk, pastikan tunjuk yang betul lah. Formula dia. Okey, itu soalan yang pertama. Senang kan? Senang ya? Kita pergi yang susah sikit lah. Okey, mereka rasa senang lagi cikgu. Kita pergi yang susah sikit. Tu dia soalan dia. Okey. Graf jarak masa menunjukkan larian 3 orang pelari pecut. Okey, kita ada KL. Maklumat dia nah. KL ialah larian kusri. Okey, KL ini kusri. Okey, KM ialah hang. Yang warna biru tu hang, larian hang. Dan ON ialah Janet Jackson. Okey, ada 3 pelari pecut yang berlatih dan soalan kata. Soalan kata, pelari manakah mempunyai catatan masa yang terbaik untuk jarak 100 meter? Okey, lari dia tak cukup masa. Ada lari 100, ada lari 90. Jadi nak tengok. Daripada latihan ini, siapakah yang paling pantas untuk 100 meter? Okey, siapa nak cuba jawab? Soalan kebat ni. Saya Okey. Kak Shrina, silakan. Kalau saya akan buat yang pertama, saya akan buat senarai untuk jarak masa untuk setiap peserta. Yang pertama kusri, kalau ikutkan dalam soalan, jarak untuk kusri adalah 100 dan masa dia 12 saat. Okay. Yang kedua, hang. Hang sama dengan jarak dia 6 meter, 65 meter dengan masa dia 6 saat. Manakala Jackson 90 meter dan masa dia 9 saat. Jadi untuk dapatkan siapa yang paling pantas adalah dengan gunakan formula jarak bagi masa. Laju jarak bagi masa. Jadi kalau buatkan pengiraan, kusri 100 kena bahagi dengan 12, jadi akan dapat 8.33. Manakala hang 65 bahagi 6 sama dengan 10.83. Jackson 90 bahagi 9 akan dapat 10 meter. Jadi kalau ikutkan, hang adalah yang paling pantas untuk larian 100 meter tadi. Okey, terima kasih. Wow, terima kasih Kak Shrina. Tapi Wani, saya nak tanya Wani pula. Kenapa dia kata hang paling pantas sekali? Kerana itulah cikgu nak kata masa pun saya nampak masa dia paling besar di situ. Okey. Mengapa? Okey, nampak Wani tersalah konsep sedikit kat situ. Okey. Ini bermaksud setiap 1 saat hang mampu berlari sejauh 10.83 meter. Kusri setiap 1 saat mampu berlari 8.33 meter. Okey, Jackson setiap 1 saat mampu berlari 10 meter. Jadi, dalam 1 saat sahaja hang lari paling jauh sekali, 10.83. Baru saya faham cikgu. Okey, alright. So di sini kena terangkan iaitu hang paling pantas sekali. Kenapa paling pantas sekali? Kerana mampu berlari sejauh 10.83 meter dalam masa 1 saat. 1 saat. Wow, hebat. Okay. Nampak soalan tu. dia? Okey, simple saja soalan tapi kadang-kadang tersilap konsep juga. Ya. Okey. Okey, baik. Murid semua betul tak setakat ni jawapan anda bersama dengan Cikgu Azman? Betul ya? Okey, bagus. Tapi saya suka mereka betul-betul semangat nampak hari ini. Ya, saya pun rasa semangat mereka tu, cikgu. Okey. Okey, seterusnya cikgu. Nak cuba lagi soalan berikutnya? Okey. Soalan 3. Okay, lagi susah ke cikgu? Senang saja. Oh, senang. Sebab tu okay. saya kata matematik itu kacang. Okey, kacang. Okey, soalan 3. Kita tengok. Graf laju masa menunjukkan perjalanan sebuah kereta dari bandar X ke bandar Y dalam tempoh 4 jam. Okey, soalan dia. Okey, yang ni kena faham betul lah. Okey, ini graf laju dan masa. Okey, dan soalan kata yang pertama, nyatakan tempoh masa dalam minit kereta itu bergerak dengan laju seragam. Okey, untuk soalan ni kita kena faham betul. Dia beza sikit dengan soalan graf masa, jarak masa tadi. Okey, kita kena faham betul lah. Sebab di sinilah mewakili laju dan di sinilah mewakili masa dalam jam. Jadi kita kena pasti dulu. Okey, dalam graf ini kita nampak dia kata dari bandar X ke bandar Y dalam masa 4 jam.
Ini clue-clue penting lah. Okey, jadi kita dalam rajah kita ni, kita tunjukkan. Maksudnya dia bergerak dari bandar X, jadi di sini ialah dia mula bergerak daripada bandar X. Okey, dia bergerak bawa kereta sampai sini, okey. Dia bergerak lagi, okey, dah sampai sini. Dia bergerak lagi. Sampailah ke bandar Y. Okey, itu cerita dia. Okey, soalan pertama kata, nyatakan tempoh masa. Yang paling penting lah dalam minit. Ini kena penting ni. Ya, okay, seperti saya highlightkan itu. Dalam minit, kereta itu bergerak dengan laju seragam. Okey, apa itu seragam? Apa itu seragam? Apa itu seragam, Jason? Apa itu seragam? Pemahaman anda. Seragam bermaksud laju kereta tersebut berada dalam keadaan laju yang tetap, tidak berubah. Tidak berubah. Okey, terima kasih Jason. Okey, Jason kata laju tidak berubah. Okey, dari segi konsep tu boleh kita fahamilah. Okey, laju seragam ni dia macam pakaian seragam. Dia semua sama saja. Maksudnya ialah walaupun masanya bertambah, laju tetap maintain 75. Itu maksud dia, seragam. Okey, so untuk graf laju masa yang sama ini ialah laju seragam. Yang graf jarak masa tadi, dia adalah berhenti. Okey, so jangan silap dekat situ lah. Alright. So soalan minta kata hitung kereta tersebut bergerak dengan laju seragam. Dia minta masa. So dalam kepala ingat, tengok masa. Seragam sini warna merah. Okey. Yeah. Berapakah masa dia? Daripada 1.5 jam sehingga 25 jam itu dia bergerak dengan lajunya seragam. Berapakah masanya? Wani pun tahu 1.5 dengan 25. Berapa jam Wani? Berapa jam? 1.5 hingga 25. 1.5. Kita kena tolak lah cikgu. 25 tolak 1.5. Ya, betul. Pandai Wani ya. Alright. Dah tinggal SPM lama pun masih pandai lagi. Okey, tak apa. So, 2.5 tolak dengan 1.5. Okey, dapatlah dekat situ 1 jam. Okey. Tetapi lagi sekali, okey, ingat jangan hilang markah kerana kecuaian. Okey, awak faham, awak pandai tetapi kerana kecuaian hilang markah. Di sini soalan kata nyatakan masa dalam minit. So contoh lagi minit ni. Okey, so dia nak dalam minit. Ini dalam jam. Tak nak jam. Okey, dah dia bagi dalam jam. Soalan kata pula nyatakan. Bila nyatakan tidak ada jalan kerja, nak jawapan saja. Yeah. Kalau berhenti kat sini hilang markah percuma. Okey, dia pandai, dia faham tapi dia cuai, hilang markah. Yeah, so jawapan dia nak ialah sepatutnya ialah 60 minit. Darab dengan 60. Okey? Itu jawapan yang kita nak. 60 minit. Okey. Jadi kita dah buat soalan 3 dan kita berada di soalan 3A dan sebelum kita sambung, kita nak imbas kembalilah apa yang telah kita pelajari. Kita dah tahu kadar perubahan laju, graf jarak masa, formula graf laju masa dan pelbagai lagi. Tapi lepas ni ada banyak lagi soalan yang ingin kita sama-sama lakukan bersama dengan Cikgu Azman. Tapi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Wani Kerry dalam Sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran matematik dan khususnya kita belajar hari ini adalah graf gerakan dalam bab 7 tingkatan 4 masih lagi bersama dengan guru kanan sains dan matematik dari SMK Puncak Alam 3 Selangor, Cikgu Azman bin Saad dan 6 murid dari MRSM Taiping Perak, SMK Sungai Kop Kedah, SMK Impian Emas Johor dan juga Sekolah Izrin Shah Perak. Jadi murid di atas talian, macam mana? Adakah anda masih bersemangat untuk belajar hari ini? Okey ya? Okey, bagus. Itu semangat yang Kak Wadi nak sepanjang program kita hari ini. Jadi sekarang kita nak sambung dengan soalan yang seterusnya. Jadi dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Kita sambung lagi. Okay. Tadi saya bercakap banyak dahaga air. Jadi kali selepas ni saya tak nak cakap. Nak bersuara anak murid saya cakap pula lepas ni. Boleh. Okey, alright. Okey, kita pergi soalan yang B pula. Okey. Hitung kadar perubahan laju dalam kilometer per jam. Perjalanan kereta itu bagi tempoh 90 minit yang pertama. Okey. Clue yang utama ialah kadar perubahan laju. Yang pertama. Yang kedua ialah 90 minit yang pertama. Okey, saya tunjuk dua ni.
Alright. Okey. Sebelum saya nak terangkan, saya nak minta sesiapalah dulu. Kalau dia dah mahir, tolong terangkan untuk saya dan juga untuk rakan-rakan dia. Okey, siapa ingin terangkan kepada semua? Ada yang nak wakil? Nanti Kak Wani pilih je. Okey, Kak Wani pilihlah. Kak Wani pilih Amirul. Silakan. Jason nak pilih. Okey, tak mengapa. Jason boleh bantu? Boleh je, Guru. Silakan. Kadar perubahan laju bermaksud sama dengan pecutan. So, kita kena cari kecerunan dalam masa 90 minit pertama. Okey, baik. Sila sambung, Jason. Nervous agaknya. Jason okey, Jason. Kalau tak kita minta kawan lain untuk bantu. Siapa ingin bantu Jason? Syamsiah boleh, Syamsiah? Okey, silakan. Ya, boleh. Nak dapatkan kadar perubahan laju, kita guna rumus tadi iaitu Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Dan 90 minit pertama tu sebenarnya 1.5 jam. Kalau ditukarkan kepada minit, jadilah 90 minit. So nak tukarkan dia, ambil saja jarak 75 bahagikan dengan 1.5 minit ataupun 90 minit. So dapatlah jawapan. Okey, alright. okey. Terima kasih. Terima kasih, Syamsiah. Yang diterangkan tadi bagus dah. Tapi ada sikit silap je. Boleh di menyebabkan mana hilang tu, markah. Ini kata kesesuaian. Tadi Syamsiah kata tadi, dia kata 75 tolak dengan 1.5. Okey. Di sini, soalan kata hitung. Okey, hitung. Pertama. Alright. So, untuk Jason juga tadi bukan dia tak pandai. Dia gugup sikit. Sebab first time masuk TV kan. Ya, gugup tak sikit. mengapa. Alright. Tak mengapa. Soalan ini, first kali ialah tengok. Dia nak kadar perubahan laju. Ini yang pertama kita tengok. Nampak kadar perubahan laju ialah cari kecerunan. Okey, kecerunan iaitu Y2 tolak Y1 per X2 X1. Sudah saya buruk nah. Sudah saya buruk. X1. Okey. Kemudian 90 minit yang pertama. Tak payah susah banyak apa. Tengok dia kata pertama. Rajah kita ada pertama, terakhir. Pertama dan terakhir. Okey? Ya. Rajah kita begitu. So bila nak yang pertama, memang depan ni saja. Memang depan ni saja. Okey? Kalau soalan kata yang terakhir belakang sini. Okey. Kadar kecerunan. Cari dulu koordinat dia. Di sini ialah berapa, di sini ialah berapa. Itu cara dia. Okey? So di bawah sana kosong. Masa kosong, laju kosong. Yang di sini masanya 1.5 dan lajunya adalah 75. Macam koordinat biasa kita. Okey? Dan kita mesti masukkan benda ni semua ni di dalam formula. Jangan terus buat macam saya kata tadi, 75 bahagian 1.5. Tak boleh buat gitu. Okey, sebab dia jalan kerja tu. Kalau kata laju masa, boleh tadi. Tapi ini untuk graf perubahan laju, mesti tunjuk perubahan tu. Bagi kata perubahan. Okey, mesti tunjuk perubahan itu. Iaitu dari kosong jadi 75. Kena tunjuk itu. Okey, daripada kosong 1.5. Kena tunjuk. Oh, ini yang Syamsiah tertinggal tadi tertinggal cikgu? tadi. Dia terlompat tadi. Okey, dia terus bagi jawapan. Syamsiah terlompat tadi 75 bahagi dengan 1.5. 1.5. Jari sebesar kot. Okey, ke sini. Okey, jadi bagaimana dapat ini? Okey, dia nak kata kadar perubahan. Di mana berubah dia? Syamsiah tak tunjuk. Dia dia hilang markah. So berhati-hati Syamsiah nah. Dan juga yang lain juga. Okey, mesti tunjuk ini. Wajib tunjuk yang ini. Ya. Okey, kemudian baru pergi step yang kedua itu. 75 bahagi 75 dapat 50 ini. Okey, jadi kesilapan itulah. Syamsiah, sayang betul Syamsiah jawapan tadi Syamsiah ya. Alright? Yeah, Okey, ini soalan B. Okey, kita tengok soalan C pula. Okey, soalan C pula. Untuk graf laju masa ni, dia bahagian C dia agak problem sikit bagi setengah pelajar. Sebab dia ada banyak sikit step yang kena ingat. Okey, tetapi sebenarnya dia mudah. Mudah, tapi pelajar sebab dia fikir susah. Sebab apa dia kata? Bagi laju susah cari jarak, mampus tak tahu apa jalan kata kan. Okey. Ya. Clue senang saja. Nampak perkataan jarak, ingat dalam kepala, nampak perkataan jarak, kita cari luas bentuk di bawah graf. Di bawah graf. Untuk graf laju masa, nak cari jarak, cari luas bentuk di bawah graf. Kita ada 3 bentuk ya, iaitu bentuk segitiga, segi empat dan trapezium. Tetapi bukan soalan. Okey, soalan ini kata keseluruhan.
semualah. Dia nak semua sekali ni. Dia kata kesemua ni, dia kata ialah 255 km. Keseluruhannya adalah 255 km dia kata. Okey. Hitung V. Berapa V? Sini berapa? Okey, ini clue penting. Nampak jarak, cari luas bentuk. Bentuk kawasan mana? Ikut dia. Jadi dia kata keseluruhan semua sekali. Kalau dia kata 25 jam pertama, depan sahaja. Atau kalau dia kata 25 jam terakhir, belakang sahaja. Betul soalan. Okey, untuk yang ini dia kata keseluruhan. So, kita ada bentuknya ialah bentuk segitiga, okey, bentuk segitiga, okey, bentuk segi empat dan bentuk trapezium. Sebab dia kata keseluruhan, semua sekali lah kita ambil. Okey. Selalu amalkan begini. Okey, buat begini. Segitiga, tengok bentuk dia segitiga. 1.5 di bawah dia. Tingginya 75. Labelkan supaya kita senang nak kira nanti. Ya. Okey, segi empat. Okey, tingginya 75 dan lebar dia 1. Tolak terus. Okey, trapezium. Okey, 75 di depan sini. Sini V. Tak tahu berapa, tak cari. V. Okey, dan jaraknya adalah 1.5. Tu kerja. Dan apa kita nak buat lepas tu? Kita susun semua tu. Sebab dia kata keseluruhannya. Tambah semua-semua ni, jumlahnya ialah 225. Jumlah. Tambahlah. Tambah, dapat ini. Di sinilah baru dapat markah yang pertama nanti. Okey? Sini. Alright. Formula segitiga. Takkan tak tahu kot. Senangnya kan? 1/2 panjang dengan lebar. Utara tu cakap dia. Okey? Alright. Tambah dengan segi empat panjang dengan lebar. Okey? Dan trapezium formulanya ialah 1/2 darab dengan hasil tambah yang selari. Yang ini kita tambahkan. Tambahkan. Okey? Kemudian darab dengan yang ini. Okey, dalam SPM hanya formula ini saja yang diberi. Yang ini tak diberi. Sebab apa? Sebab mudah sangat. Kacang sangat ni. Okey, belajar satu lagi. Sama dengan 225. Okey. Ada salah satu ini betul, dapat markah yang pertama. Okey. Okey, bila ada sama dengan yang ini pula, dapat markah yang kedua. Okey, maksudnya di sini adalah salah satu ini wajib tunjuk dan bila ada sama dengan, dapat markah yang kedua. Dua markah di Boleh situ. buat asing-asing, tak ada masalah. Tapi untuk dapatkan markah yang kedua, mesti ada sama dengan ini. Okey, alright. Kemudian selesaikanlah. Bawah ini selesaikan. Okey, selesai. Guna kalkulator. Kalkulator mahal-mahal tu guna kalkulator. Guna kalkulator. Kalkulator, dapat gini. Okey. Oleh sebab sini ada V sahaja, tak payah kembangkanlah, tak apa. Kita kembangkan. Yang nombor ini, kita pindahkan ke sebelah sini. Kita pindahkan ke sebelah sini. Sebelah kiri, tinggal ada V sahaja. Okey, selesai. Dapat 13.75. Okey, hilangkan pula yang ni. Sebab kita nak cari huruf V saja. Kita bahagi pula dengan 0.75. Dapat 165. Faham tak? Ravin faham tak, Ravin? Kita takut Ravin tak faham ni. Okey? Okey, Ravin faham. Ravin faham. Orang Kedah mesti fahamnya. Okey, alright. Lepas tu, kita nak huruf V sahaja. Ini tak mau. Bila tak mau, pindah ke sana. Bila operasi tambah, akan jadi tolak. Okey, tolakkan dia. Okey, tolak. Dapatlah akhir sekali V90. Okey. Ini markah yang ketiga, tak akhir sekali. Okey. Untuk bahagian C ni, jalan kerjanya agak panjang sedikit, tetapi markah maksimum 3 saja. Salah satu sama ada ini atau ini atau ini. Salah satu betul, satu markah. Bila ada sama dengan ini, markah yang kedua dan jawapan akhir markah yang ketiga. Okey. So maksudnya yang ini tak tunjuk pun tidak mengapa. Tak hilang markah. Ya. Tetapi kalau tak tunjuk, macam mana kita jawab? Untuk dapatkan jawapan akhir tu. Jadi kenalah tunjuk juga walaupun tidak ada markah. Ya. Okey. Okey. Faham tak? Okey. Saya tak dengar lagi suara Naufal. Jadi saya tak dengar suara dia. Okey. Alright. Okey, kita tengok soalan yang lebih sukar lagi. Lebih sukar katanya lah. Okey. Alright, soalan keempat. Okey, graf laju masa menunjukkan pergerakan dua kereta lumba bagi tempoh 3 jam perlumbaan tanpa henti. Dia kata, okey, tanpa henti. Okey. Tangkap dulu dia punya keyword. Keyword kata graf laju masa. Itu keyword yang pertama. Baik. Okey. Kemudian dia kata pergerakan dua kereta 3 jam tanpa henti. Dia kata tanpa henti. Okey. Alright. So dia kata lagi kat tu. Dia kata graf JKL yang berwarna merah itu ialah graf pasukan X. Dan
graf OMNP yang warna biru itu pasukan Y. Ini maklumat dia. Okey, ini soalan bahagian B lah kalau SPM format baru bahagian B. Okey. Kita masuk ke maklumat. Yang merah pasukan X, yang biru pasukan Y. Okey, daripada kita dah masuk gini, kita pun fahamlah. Okey, kita dah faham dah. Okey. Tengok soalan yang pertama. Okey, tanpa dia, ini clue penting tanpa henti dia kata. Kalau berhenti kalah lah. Okey, soalan pertama kata nyatakan. Bila nyatakan tidak perlu jalan kerja. Okey, nyatakan tak perlu jalan kerja. Laju. Dia nak laju. Ingat, dia nak laju. Bagai ni. Tadi nak masuk bagai bawah. Dalam KMJ tak apa, tak ada masalah ni. Pasukan X dia kata. Dia nak pasukan X. Bergerak dengan seragam. Seragam. Okey, SPM satu soalan dia. Sama dia minta laju seragam ataupun masa seragam. Itu saja. Okey, so kali ini dia nak pasukan X. Yang merah ni lah. Kawasan manakah lajunya seragam? Okey, untuk soalan mudah saya jawab. Saya jawab. Soalan susah saya jawab. Okey. Dia kata laju seragam. X yang ini. Ini X. Okey, inilah dia seragam selaju dia. Sini. Okey. Dan soalan kata nyatakan laju. Laju sini. Itu saja jawapan dia. Okey, 130. Terus direct bagi jawapannya. Senang. Tak perlu jalan kerja apa-apa. Mudah. Okey. Okey, unit saya cakap tadi tak perlu tulis apa. Tidak masalah. Ya. Okey. Kita tengok yang nombor 2. B. Cari jarak. Clue kata cari jarak. Mindset tahu dah. Iaitu cari apa? Cari luas bentuk. Okey, bentuk mana? Dalam kilometer, pasukan X dia kata lagi sekali. Dia nak pasukan X lagi. Okey, bagi tempoh bila? Keseluruhan perlumbaan. Jadi dia nak semua sekali ni. Berapakah jaraknya? Itu je. Okey? Alright. Untuk yang ini saya nak minta siapa-siapa yang berasa nak cakap, okey, nak bersuara, bagaimana untuk mencari jarak pasukan X ini. Okay, silakan. Okey, siapa ingin cuba? Boleh Kak Wani minta Ravin. Kak Wani belum dengar lagi suara Ravin dari tadi ni, Ravin. Silakan. Boleh. Kita perlu guna formula guna luas trapezium nak cari jaraknya. Ravin cakap. Kita guna 1/2 darat dengan hasil tambah 2 sisi dan juga darat dengan tinggi dia. 1/2 kurungan 1.75 tambah 3 darat 130 sama dengan jaraknya 308.75. Okey. Okey, terima kasih Ravin. Bahasa Kedah dia. Okey, orang tu bahasa Kedah dia kan. Kalau kita pergi belah Kelantan tu, cakap Kelantan pekat Kelantan. Pergi Kedah tu. Tahniah Ravin lah. Okey. Alright. So betul apa dia cakap tu. Semua betul. Okey. Jadi dia kata cari tadi ialah bentuk trapezium. Okey. Trapezium. Jadi bila trapezium, kena ingat formula tadi ialah 1/2 darab dengan AB tambah C. Darab A tambah B darab C. Okey, yang mana AB ni apa dia? Yang selari ini. Yang di sini dan yang di sini. Okey, yang di sini ialah 3 jam. 3 jam. Yang di sini ialah tu dia 1.75. Okey. Tinggi ni pula 130. Senang sangatlah. Okey, ganti dalam formula. Pandai betul lah, saya sukalah dia. Okey. So ganti dalam ni 1/2 darab dengan hasil tambah dan darab dengan 130. Dapat jawapan. Betul dan perfect lah. Okey. Soalan kata tadi ialah cari. Bila cari, kena ada at least satu jalan kerja. So, ada sini markah dia. Sini satu dan sini satu. KM tak tulis pun tidak mengapa. Okey. Baik. 2 markah untuk soalan ini. 2 markah. Okey. A 1 markah, B 2 markah dan C 3 markah. Okey, kita tengok soalan C. Okey, C. Diberi bahawa pasukan X telah muncul juara setelah mengumpul 43.75 km lebih dari pasukan pasukan Y. Pasukan Y. Hitung nilai. Okey, ini soalan kebat arah sederhana saja ni sebenarnya. Okey, dia kata pasukan X ini muncul juara selepas mana dia bawa kereta selama 3 jam tu lebih 43.75 berbanding pasukan Y. Hitung nilai T berapa? So, macam mana terjadi? Kita tak cari. Tentukan, beritahu ke bawah, X itu juara. Macam mana kita cari? Okey, silakan. Siapa boleh bagi pandangan dia orang, apa semua. Macam mana step nak cerita ni?
Okey, siapa nak cuba untuk yang terakhir ni? Boleh Kak Wani tahu siapa? Tak pun Kak Wani nak pilih. Okey, Kak Shina, sila bersedia dengan jawapan anda kerana sekarang ini Kak Wani nak bagi anda peluang untuk berehat seketika dan pastikan jawapan lepas rehat ni mesti betul ya. Okey, jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Wani Kerry dalam Sukses SPM 2021. Dalam mata pelajaran kita hari ini matematik, masih lagi bersama dengan Guru Kanan Sains dan Matematik SMK Puncak Alam 3 Selangor, Cikgu Azman bin Saad dan juga 6 murid dari 4 buah sekolah yang berbeza pada hari ini. Jadi kita nak sambung dengan soalan yang terakhir di segmen yang terakhir ini. Kak Shina, sudahkah anda bersedia dengan jawapan anda? Kalau sudah, sila berikan jawapan anda sekarang. Okey, untuk soalan ini, saya akan buat bahagikan untuk pasukan X bahagian graf buat segitiga pada laju yang 100 dan segi 4 dan trapezium. Segitiga 1 dengan 100, untuk segi 4 T tolak 1, panjangnya 100 dan untuk trapezium 100, 3 tolak T sama, dia punya panjang 130. Jadi untuk dapatkan nilai T, kita hanya perlu selesaikan 1/2 darab 1 darab 100 tambahkan dengan luas untuk T, segi 4 T tolak 1 darab 100 dan trapezium 1/2 100 tambah dengan 130 darab dengan 3 tolak T. Jadi kita akan selesaikan yang tu. Nanti untuk ni kita akan dapat 295 tolak dengan 15 T. Jadi bila kita dah dapat tu, kita samakan dengan 308.75 dan bila kira balik kita dapat 15 T sama dengan 30 dan kita bagi 15 T sama dengan 30 dapat 2. Okey, baik. Terima kasih Kak Shina. Sebelum tu Kak Wani nak tanya, Amirul dapat jawapan yang sama ke macam Kak Shina? Sama. Sama. Okey, Amirul dari tadi saya perasan dia senyum je, cikgu. Okey, mari kita lihat. Okey, dia bagi pihak lah sebab Kak Shina dengan Amirul tadi satu sekolah tadi, MRSM tadi. Dia bagi pihak. Okey, bagus. Okey, dia cerita tadi perfect, macam betul-betul bagus dia tadi. Memang terbaiklah jawapan tadi. Alright. Okey, tapi saya tunjukkan tadi. Okey, alright. Okey. First tadi dia jarak tadi, tentang jarak tadi. Okey, berkaitan dengan jarak tadi mesti cari bentuk. Yang merah tadi cari dah. Soalan B tadi iaitu 308 lebih. Okey. So tinggal yang ni saja lagi. Okey. Warna biru ni segi 3, segi 4 dan trapezium. Cara sama je. Dia tak ada lari mana-mana. Okey. Masukkan maklumat tadi. Okey, 1 dengan 100. Kemudian ni pastikan ke sini ya, takut silap. Okey, pastikan buat T tolak 1. Takut calon terbuat 1 tolak T. Takut terbalik tu ya. Okey. Tinggi 100 dan trapezium 100, 130 dan juga 3 tolak T. Ramai calon bila saya tanda kertas, jadi ginilah. Dia terbalik buat. Dia terbuat T tolak 3, terbalik. Okey. Alright. Cari yang tu dulu. Segi 3, segi 4, trapezium. Cari. Ganti dalam formula. Formula diberi ni. Formula diberi. Manfaatkan sajalah. Okey, sampai dapat ini. Ini adalah jarak bagi pasukan Y. Dan tadi soalan kata, pasukan X muncul juara bila mana dia bergerak lebih 43.75 daripada pasukan Y. Okey, so caranya beginilah. Nota tadi. Okey, X juara mengumpul lebih sikit larian dia daripada pasukan Y. Ini jarak Y. Okey, jarak X tadi yang ini. So ini pasukan Y. Okey, tambah dengan yang lebih sikit tadi, yang ni lebih sikit ni, dapatlah jarak pasukan X. Okey, boleh juga kita buat 308 tolak ini, boleh juga dapat ini. Boleh juga, tak ada salah. Okey. Alright. Kemudian ada nombor. Kita pindahkan nombor ni. Pindahkan nombor ni ke sebelah sana. Nak kumpulkan huruf saja. Okey, kumpul pindah-pindah dapat gitu. Okey. Bila kita pindahkan yang ini ke sana, dapat begini. Okey. Di sini saya pindahkan yang ini supaya dia jadi positif, senang nak kira. Maksudnya yang ini pindah ke sana, ini pindah ke sini.
cara sama je. Okey? Ya. Dapat 5. Ini untuk 15T. Kita nak T sahaja. So, ini operasi darab. Nak hilangkan dia, kita buat operasi bahagi. Macam biasalah. So, bahagi 15 sini, bahagi 15 sini. Dapat jawapannya. T dia ialah 2. Okey, 3 markah. Di mana markah dia? Okey, salah satu ini 1 markah. Okey, kemudian ada operasi begini 1 markah. Ya. Jawapan akhir 1 markah. Okey. Senang je. Baik, nampaknya kita dah tamat dengan semua soalan hari ini. Macam mana murid atas talian? Adakah anda faham segala input yang diberikan oleh Cikgu Azman pada hari ini? Kalau faham, sila cakap faham, Cikgu. Faham semua cikgu. Alhamdulillah. Okey, bagus. Jadi sekarang ini kita pun dah tiba ke penghujung rancangan. Mungkin Cikgu ada sedikit rumusan ataupun kata-kata terakhir untuk semua yang sedang menyaksikan ni, Cikgu. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Kata-kata akhir, biasanya kata-kata akhir ni sedih. Okey, alright. Okey, untuk topik inilah untuk hari ini ya. Kena faham tadi, sekat tadi ialah kena tahu beza antara graf jarak masa dengan laju masa. Kena tahu beza dia. Yang kedua adalah kena tahu perkataan kadar perubahan laju. Okey, dan yang ketiga adalah perkataan aplikasikan dia. Nampak perkataan jarak, cari luas bentuk bawah graf. Okey, kadar perubahan laju, formula keturunan. Okey, dan juga kalau dia kata seragam yang sama saja. Okey, so untuk anak-anak murid saya dekat Google Meet, terima kasih banyak-banyak. Anda hebat hari ini. Okey, dan kepada yang luar sana pun yang terkesan dengan PDPR, terkesan dengan COVID, jangan bimbang dan takut. Selagi mana kita usaha macam mana sekalipun, okey, tetap akan berjaya. Jadikan COVID ini sebagai asbab untuk mencapai kejayaan. Bukannya sebagai kegagalan. Gagal lagi saya. Alright. So, terima kasih banyak-banyak. Okay. Selamat maju jaya kepada anak-anak Google Meet saya. Okay. Hari ini kita berjumpa kali pertama. Okay. Dan juga kepada seluruh anak-anak Malaysia. Good luck. Matematik itu kacang. Ya, terima kasih Wani, saya serahkan. Baik, sekian saja mata pelajaran matematik pada hari ini bersama dengan Guru Kanan Sains dan Matematik SMK Puncak Alam 3 Selangor. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Azman bin Saad di atas segala ilmu yang dicurahkan pada hari ini. Dan terima kasih kepada Muhammad Amirul Hakim, Nur Kashrina Balkis, Ravin, Siti Nur Syamsiah, Jason Goh dan Ahmad Naufal. Kak Wani doakan yang terbaik kepada anda semua dan semoga berjaya mencapai A+ untuk matematik kerana matematik itu kacang. Dan sekian saja dari saya Wani Kerry. Kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Didik TV KPM